بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk sama-sama kita mengulang kaji daripada halaman yang kita lewati minggu ini pada halaman 499 sehingga 504. Dan pada hari ini kita bersama dengan ilmuwan tokoh kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Mustafa. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Ustaz ya. Ahlan wa sahlan ya. Dan juga kita berada pada hari ini juga bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Ustaz. Ya, kita nak ulang kaji hari ini Ustaz ya, menyambung ataupun melihat kembali kepada surah Al-Jathiyah dan juga surah yang seterusnya, surah Al-Ahqaf. Kita sama-sama ingin melihat kepada halaman 499 di mana kita diperkenalkan tentang salah satu daripada surah Hawamim, iaitu surah Al-Jathiyah yang bermaksud berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita melihat kepada ayat pertama hingga ayat yang ketiga permulaan surah Al-Jathiyah ini untuk kita memaknai kepada perkataan la ayatil lil mukminin, ayat-ayat bukti kepada orang-orang yang beriman pada langit dan bumi. Apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 1 hingga 3 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Mustafa, khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu bersua pada hari ini dan kita nak baca untuk permulaan ini ayat pertama sehingga ayat yang ketiga surah Al-Jathiyah. Seperti mana yang telah kita kongsikan sebelum ini, hamim, mad lazim harfi mukhaffaf, ha 2 harakat, mim 6 harakat cara baca dia. Jom kita baca sama-sama ayat pertama sehingga ayat yang ketiga di halaman 499. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 3. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi, di mana maksudnya ialah hamim. Kitab ini diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mukmin. Lil mukminin, bukannya liyu'minun. Kita ingin bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa untuk menjelaskan di peringkat
seorang beriman itu, mengapa langit dan bumi ini menjadi satu petanda besar dan mengapa ianya penting memulakan surah Al-Jathiyah ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Ustaz Faz, Ustaz Tar. Alhamdulillah, kalau kita perhati tu 499 sampai 504 ulangan kita, maka tinggal lagi 100 muka surat lah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah selepas ni walaupun dah habis, dia macam bulan Ramadan kan. Jadi dia tak habis kat situ lah kan. Jadi insya-Allah akan berulang. Baik, jadi bila kita sebut tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya menjadikan langit dan bumi. Dan sebenarnya kalau kita perhati betul-betul, ini adalah benda yang nampak. Kan sebab tu dia ada yang dipanggil sebagai ilmu yaqin, kemudian ainul yaqin. Ilmu ni kita faham, kita tahu je. Yang tu biasanya syurga neraka ni kita ada ilmu, tapi kita tak pernah nampak. Tapi bila sebut tentang apa yang kita panggil sebagai ainul yaqin, pada pandangan mata kita betul-betul yakin, kita nampak bahawa kejadian Allah Subhanahu Wa Taala itu ada langitnya, ada buminya, wal jibala autada, kami jadikan bukit gunung ganang itu sebagai pasak, kami jadikan wan nahara ma'asha, kami jadikan siang itu sebagai manusia boleh pergi cari kerja dan sebagainya. Dan ini merupakan perkara yang nampak. Dan sebab tu Allah sebut, kalau kita perhati betul-betul, tengok ada 3 kali Allah ulang ayat, pada ayat yang ketiga, ayat keempat dan juga ayat yang kelima. Jadi kalau orang yang betul-betul melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh jadi orang tu beriman, boleh jadi orang itu yakin, dan boleh jadi orang itu menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin di atas petanda-petanda dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, kalau dia tak boleh ataupun tak nampak sisi iman, sisi berakal ataupun sisi yang baik daripada sudut apa yang Allah telah jadikan itu, maka Allah sebut pada ayat yang ke-8, ayat ke-9, ayat ke-10 dan juga ayat ke-11. Ini apa yang mereka akan dapat. Sebab Allah ulang banyak kali tu, bi'adzabin alim, kemudian azabun muhin ayat 9, ayat 10 azabun azim, dan juga yang ke-11 azabun min rijzin alim. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya semua ni azab yang pedih, azab yang menghinakan, azab yang besar. Ini semua perkara-perkara yang tak nampak. Tapi yang sebelah tadi tu nampak, maksud sebelah atas tu nampak. Maka di sinilah sebenarnya memberi ruang dan peluang kepada manusia, bila mana dia berada di atas muka bumi ini, sudah tentu dia perlu kepada apa yang Allah bagi dia nampak. Allah mungkin ujian juga, sakit dan sebagainya, benda yang nampak. Maka sudah tentu dia akan termasuk di kalangan orang yang memahami ayat-ayat, bukti-bukti, petanda-petanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya jadi orang beriman, jadi orang berakal, dan jadi juga orang yang yakin. Dan yakin itu yakin yang waktu ada dekat bumi, bukan yakin dia dekat akhirat. Sebab farji'na na'man salihan inna muqinun, kembali semula, kami ni yakin dah ni, tapi dekat akhirat. Jadi sebab tu Allah bagi nampak bukan benda ni dekat akhirat, dekat dunia lagi, supaya kamu yakin dan beriman. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk menjelaskan ayat yang ketiga itu di hujung itu berkaitan dengan orang-orang beriman, bukan sekadar itu tetapi yakin, ya, dan kemudian menggunakan akal Ustaz, ya, dengan 6 petanda sebenarnya kalau kita kira tentang langit, bumi, tentang dabbah dan juga diturunkan air daripada langit. Semua itu adalah membawa kita untuk menghargai, yakin, beriman, yakin, dan juga menggunakan akal, ilmu yang diberikan agar kita terjauh daripada azab, ya. Diulang banyak kali tadi Ustaz, ya, tentang muhin, azim, rijzin alim, yang sebenarnya memberi peringatan kepada kita, lebih baiklah kita beringat-ingat di sini, ya. Kalau nak berlutut, nak bersujud, banyak-banyak kat sini Ustaz, ya, sebelum nanti berlutut, lutut berlutut lama, dan akhirnya bila ditentukan apakah hukumannya, khawatirnya adalah satu yang menghinakan, yang besar, dan azab yang menyakitkan. Inilah antara poin dalam halaman 499 sebelum kita pergi kepada halaman 500, di mana kita nak membaca daripada ayat yang ke-20, bila Allah memberitahu kepada kita beberapa realiti, ya, tentang bagaimana mereka yang sudah mendapat keimanan, ya, ataupun bayinat, ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, dan Allah memberi penekanan ayat 20. Kita baca ayat 20 untuk kita mendengar penjelasan apakah sebenarnya basair untuk manusia, hidayah, wahuda, dan juga rahmah kepada orang yang yuqinun. Tadi ada 3, ya, yu'minun ataupun lil mukminin, yuqinun, dan juga
yaqilun. Kali ini Allah memberi fokus kepada yuqinun di hujung ayat 20. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpindah ke halaman 500. Kita nak baca sama-sama ayat yang ke-20. Kita cuba bacaan secara mujawwad insya-Allah lah. Kita keluarkan suara insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin, yuqinun, di hujung ayat yang ke-20 itu. Kita mendengar penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz Mustafa bagaimana ayat ini menerangkan kepada penyakit-penyakit, peringatan berkaitan dengan baghyan bainahum, tentang syariat yang telah diberikan Allah kepada kita. Bersama Ustaz Mustafa. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Ustaz Tar dan sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, rupanya nama Al-Quran ini kata Imam As-Suyuti ada 50 lebih. Bahkan kata Imam Badruddin Az-Zarkashi ada lebih pada 99 nama. Maka basair, huda, rahmah adalah antara nama-nama Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Dan bila kita sebutkan tentang nama Al-Quran ini, maka sudah tentulah kata Imam An-Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama yang lain, dia menjadi sebagai satu bukti keagungan, kehebatan suatu benda kalau nama dia banyak. Kan kalau macam saya Mustafa macam tak banyaklah kan. Tapi kalau ada Prof, Dr, Tan Sri, yang tu power lah tu kan. Hebat lah tu kan. Jadi kita kata Quran ini dia maksudnya menunjukkan bahawa basair ini kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di adalah pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, ataupun lebih spesifik lagi adalah sebagai kita kata pedoman lah daripada sudut apa yang kita nak bawa dekat dunia ni. Dan sudah tentu ayat sebelum tu sebut tentang syariah. Syariah ni dia sebenarnya ramai orang kadang-kadang terkeliru. Maka nak jadi orang yang yakin, maka syariah itu dia kena faham betul-betul. Maka syariat ini ada syar'u man qablana, iaitulah syariat umat terdahulu, iaitulah dia fokusnya kepada akidah. Kalau kita bincang tentang solat apa semua, maka sudah tentu berbeza. Jadi akidahnya sama. Syariat itu asalnya akidahnya sama, tapi hukum-hukum fiqh dia kadang-kadang sedikit berbeza. Dan syariat kita adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kembali kepada Allah sebut basair, kan, maksudnya sebagai pedoman, kemudian untuk manusia. Kenapa manusia tu diletak awal dulu? Kenapa huda wa rahmah tu dia ke belakang kan? Kenapa tak sebut basair, huda wa rahmah linnas? Sebab nak bagi tahu bahawa sebenarnya manusia ni kalau basair, dia boleh dengan pandangan mata kasar, dia boleh lihat, dia boleh apa-apa pun dia boleh dapat. Sebab basair ini pedoman-pedoman. Kalau orang cerita kat dia satu perkara, dia boleh dapat pedoman. Kalau orang ni bagi tahu nasihat kat dia, dia dapat pedoman, petunjuk. Tapi kalau nak dapat rahmat, nak dapat huda, dia fokus untuk lam tu, liqaumi yuqinun. Kalau orang tu tak ada, yang nak dipanggil sebagai nak dapat sebagai betul-betul yakin, betul-betul sungguh-sungguh, maka pada waktu tu dia tidak akan dapat. Seolah-olah kalau kita kata orang yang buta diberikan tongkat, maka tongkat itu basair, dia beri tunjuk, tapi sebenarnya belum tentu dia boleh jalan tepat pada waktu-waktunya. Tapi kalau orang tu dia bagikan tongkat dan diajar, ini jalannya, ini kamu kena ingat, lepas ni ada dongkang dan sebagainya, dia dah mahir, maka yang tu dia pergi kepada basair dan juga rahmat. Contoh yang lain, kalau kita kata satu orang tu dia dalam keadaan dia pekak, dia tak dengar kan. Jadi pekak tak dengar ni, kalau kita nak sebut apa perkataan Allah yang nak sebut, nak tunjuk dia perkataan Allah, kita sebut kat atas biasanya kan perkataan Allah. Tapi kalau kita katakan bahawa kita dah biasa dah sebut perkataan tertentu dengan terma-terma agama,
perkataan-perkataan contoh rahmat, huda ni dia dapat tahu sebab dia dah biasa. Jadi kita kata ada beza untuk semua manusia tu dia jadi macam pedoman, nasihat dan sebagainya, tetapi itulah sebenarnya Al-Quran. Maka bagi orang yang betul-betul nak ambil, orang-orang yang berakal, maka dia akan dapat apa yang dipanggil sebagai untuk kaum yang betul-betul yakin dan mendapat huda dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Huda rahmat ni Allah boleh bagi dengan keadaan orang-orang yang betul-betul cari. Untuk orang yang berakal, kan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi rahmat dengan dia punya petunjuk itu sebelum ni pun kita dah ada pada surah Al-Baqarah, dan ini diulang lagi supaya kita fokusnya jadi orang yang yakin di atas rahmat dan juga apa kita panggil sebagai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Mustafa untuk menjelaskan tentang perbezaan antara basair sebentar tadi untuk manusia, Ustaz, ya, untuk seluruh manusia nampak dah benda-benda pedoman daripada perkara yang boleh dipegang ataupun yang boleh difahami secara umumnya. Tetapi bila bercakap tentang huda, ya, petunjuk dan rahmat itu, ini khas, Ustaz, ya, kepada kaum yang sentiasa mencari membina keyakinan, dan keyakinan pada apa? Keyakinan kepada hari kebangkitan itu salah satu daripada perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Bila kita ada fikir panjang, Ustaz, ya, maka sesuatu itu jadi hidayah dan rahmah daripada Quran. Kalau tidak, dia nampak begitu je lah, kan. Memanglah ada alam, ada pokok, ada apa sebagainya, tapi bagi orang yang tahu, takkanlah pokok ni macam ni sahaja, kan, daripada tak ada apa boleh tumbuh. Saya yang dah ada apa-apa ni, kalau Allah nak tumbuhkan balik, bangkitkan balik, mudah bagi Allah SWT. Itu cara orang yang berfikir panjang mendapat huda, dan lebih daripada itu merasakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berpindah kepada halaman 501 di dalam surah ini, kita nak melihat kepada ayat 23. Allah membawakan kepada kita bagaimana ada manusia yang mengikut kepada hawa nafsunya dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Ayat 23 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak baca ayat yang ke-23. Tadi mula-mula sekali kita dah baca dengan mujawad nahawan. Kemudian yang kedua tadi kita baca mujawad Hijaz. Yang ini kita nak cuba pula ayat 23 ni dengan mujawad Ras. Kita tengok jadi Ras ke jadi apa? Kita cubalah, saya pun nak cuba juga, nak ajak ibu ayah sekalilah sama-sama kita, ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesat dalam pengetahuannya, dan Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selepas Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam hal ini kita melihat kepada istilah hawa, dan kita ingin mendengar penerangan berkaitan dengan dalam agama Islam ini, Ustaz, ada istilah hawa nafsu, tetapi dalam ilmu pengurusan ataupun dalam agama lain lah, kalau Ustaz pernah merujuk, ada yang terdengar
bagaimana mereka menguruskan hawa nafsu ataupun mereka pun tak sedar ada hawa nafsu dalam diri manusia ini sendiri. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sila penonton, Ustaz Faz dan juga Ustaz Tar. Alhamdulillah ada makam-makam dia. Alhamdulillah. Baik. Jadi bila kita berbincang tentang hawa nafsu ni, sebenarnya daripada sudut pandang Islam sendiri, dia memang Nabi sendiri sebenarnya bukan Nabi lah, sebenarnya Abdullah bin Umar sebut dalam dia punya apa kita kata athar lah, ataupun diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar yang menyatakan salasu muhlikat, 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Yang pertama sekali ialah syuhum muta, kebakhilan yang ditaati. Syuha ni ataupun syuh ni dia lebih teruk pada haji bakhil. Haji bakhil tu dah bakhil lah, dia lebih teruk lagi kan. Lebih lagi kan. Kemudian juga dia kata hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti, yang dipertuhankan. Dan kemudian juga yang ketiga kata Abdullah bin Umar, iaitulah berkenaan dengan nafsu yang dipertuhankan. Kemudian juga dia punya kita kata perbuatan dia tu yang sentiasa cenderung kepada arah kejahatan. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada apa yang disebut pada ayat ini, dia ada ilmu, kemudian dia ada dengar, kemudian dia ada hati. Kemudian baru dipanggil basari. Kan, sebab tu pendengaran dia ilmu, kemudian biasa ilmu ni kita dengar dulu. Sebab ilmu ni banyak yang kita belajar adalah dengar, dia bukan baru sampai ke hati. Kan, baru kita dapat melihat sebenarnya hakikat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan. Dan pada ayat ini Allah sebut tentang bahawa hawa nafsu ini telah pun menyesatkan ramainya di kalangan manusia. Semua kan berkait dengan harta, berkait dengan apa saja, dia boleh menyesatkan manusia. Dan kalau kita melihat kepada agama lain juga, kalau kita tengok sebagai contoh agama Buddha, dan agama Buddha ni dia ada istilahnya hawa nafsu dipanggil tanha. Tanha ni hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tu kalau tak dikawal, dia akan pergi bawa kepada duka. Duka ni maksud kesengsaraan. Kan. Jadi dia maksudnya dalam agama Buddha pun dibincangkan tentang nafsu, dibincangkan bahawa tentang teknik ataupun cara yang tu, yang pergi bertapa, yang pergi sekian-sekian dan sebagainya. Semua itu untuk kontrol nafsu. Dan kemudian kalau saya ada pengalaman juga masuk ke gereja sebenarnya, dan kita tengok hari Ahad ni sebenarnya Kristian buat apa. Kan, dia ada dia punya apa istilah ataupun dipanggil sebagai dia punya waktu mereka bertafakur dan sebagainya, main muzik, dan kemudian seterusnya dia akan bacakan doa sambil tu menyanyi. Adalah lagu-lagu baik-baik dia tu, dia petik juga bacaan tu daripada dia punya Alkitab dan sebagainya. Dan kalau kita tengok cara Kristian itu sendiri mengawal nafsu tu lebih dekat kepada Islam, antaranya dengan puasa. Puasa ni sebenarnya Islam ni, kita bila sebut puasa mesti daripada subuh sampai ke maghrib. Bagi mereka tak ada masalah. Contoh saya nak puasa main Facebook, okey, tutup Facebook. Kan? Ataupun saya nak puasa contohnya tak nak buat jahat hari ni, jadi saya puasa. Jadi puasa bagi mereka lebih luas, dan itu juga antara yang mengekang hawa nafsu. Jadi puasa, tafakur, membaca Alkitab mereka, maka itu antara perkara yang boleh mengekang hawa nafsu mereka. Tapi sebenarnya akhirnya pokok pangkal kita baliklah kepada Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang di akhir pada ayat itu, faman yahdihi min ba'dillah. Kan, sesiapa yang mana memberikan petunjuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa lagi nak bagi? Kita cari dekat gunung, cari dekat paya kan, cari dekat lautan, cari dekat apa, akhirnya yang bagi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan, yang bagi petunjuk kepada kita. Dan itulah sebenarnya maksud daripada Al-Quran. Dan kalau kita tengok Allah sebut pada ayat 28 29 ini, Allah bincang tentang ilmu, ma kuntum ta'malun, ma kuntum ta'malun. 28 29 Allah ulang 2 kali. Dan inilah maksud jathiyah, yang mana kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, manusia ni pada hari akhirat dia beriman ke, dia tadi pilih Tuhan lain ke, dia percaya pada roh-roh tertentu dan sebagainya, maka akhirnya semua ni akan berlutut di hadapan Allah, bergegar hati dan perasaan mereka semata-mata ingin dibawakan kitab, dan kitab itu akan jadi hujah kepada mereka. Dulu Allah turunkan Taurat, dulu Allah bagi Injil pada kamu, di mana Injil dan Taurat itu kamu letak. Dan sekarang ni kalau konteks kita, Allah bagi kita Quran, yang kamu tengah berlutut, di manakah Quran itu kamu letak? Maka itu persoalan yang saya tinggalkan pada apa yang kita sebutkan ini. Masya-Allah. Ya, jadi itu adalah penerangan bagaimana konsep hawa nafsu ini juga ada dalam agama-agama lain. Dan di hujung ayat 23 itu, afala tadhakkarun, sudah tentunya kita ambil peringatan bahawa sebenarnya hawa nafsu itu dapat diuruskan apabila kita meletakkan Allah sebagai Tuhan sebenar-benarnya dan mengharapkan hidayah hanya daripada Tuhan, bukannya dengan bertapa daripada hutan ke, daripada pokok ke, akan memberikan ketenteraman dan hidayah untuk mengawal. Tetapi sudah tentunya kita menuju pada Allah, itu yang lebih kekal dalam kita beriman. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
Al-Jathiyah, melutut bagaimanalah nanti Allahu Akbar. Ustaz, amalan kita Ustaz sebut tadi, Quran kamu kat mana masih Allahu Akbar. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala menghitung segala amal ibadah kita diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kembali semula Ustaz ya dalam My Quran Time ulang kaji pada halaman 499 hingga 504, dan kita ingin terus meneruskan ulang kaji kita ya, sebagaimana yang dinyatakan Ustaz Tar sebentar tadi, bahawa sebenarnya kita bimbang Ustaz ya, bimbang dengan amalan kita, dan surah Al-Jathiyah ini memberikan pencerahan kepada kita bahawa kita ada hal tuju, sama ada kita nak sombong, kalau ayat yang ke-31 tu nak sombong, nak kekal dalam mujrimin, iaitu kekal dalam dosa, ataupun kita membuat persediaan dengan yakin. Pasal bila tak yakin itulah yang menyebabkan rasa mudah sahaja persediaan, ataupun saya dah penat bekerja 30 tahun, sekarang ni enjoy je lah kan. Okay, tunggu apa istilahnya kalau dalam ayat 24 tu, tunggu mati je lah kan, masa menentukan. Dia bukan sekadar saya kena buat perancangan. Dan pada ayat yang ke-34 ada dinyatakan tentang satu perkara yang penting. Kita baca ayat 34 untuk sama-sama kita menguatkan, pasakkan diri kita dengan keyakinan kepada akhirat nanti insya-Allah. Bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-34 kita nak cuba baca pula dengan bacaan mujawwad tarannum sabah insya-Allah. Kalau kita perhatikan ayat tu, dia ada juga kalimah-kalimah itu hampir-hampir sama dengan surah As-Sajdah kan, kama nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum dhuqu adabal khuldi ma kuntum ta'malun, dalam surah As-Sajdah. Jom ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak semua, kita baca ayat yang ke-34 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-34, dan kepada mereka dikatakan pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu melupakan pertemuan pada hari ini, dan tempat kembalimu ialah neraka dan tiada siapa yang dapat membantu kamu. Apa maksud lupa di situ Ustaz ya? Adakah lupa pelajaran ke, kalau kita lupa kepada apa, kalau kita baca sesuatu, ataupun lupa ini apa maksudnya untuk kita sama-sama jangan terkandas di akhirat nanti Ustaz? Sila. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Faz, Ustaz Tar, sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut perkataan lupa ni sebenarnya kalau kita tengok kat situ, yang pertama kalau kita tengok nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha, adakah Allah itu ada sifat pelupa ataupun sebenarnya dia ada satu, sebenarnya dia adalah satu balasan. Maksudnya kalau kita buat macam tu kita akan dapat macam tu. Jadi itu maksudnya, sebab Allah bebas daripada sifat lupa. Allah tidak akan melupakan apa pun manusia buat, tapi disebabkan kamu yang melupakan, maka Allah balas dengan apa azab yang Allah telah pun berikan kepada kamu di hari akhirat kelak. Dan rupanya kalau kita tengok juga Allah sebut perkataan liqa, maksudnya pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan kita kembali kepada apa yang Allah di sini Allah sebut tentang balasan ataupun azab. Tapi sebenarnya pada ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam hadis, sebenarnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang mana cinta dan suka untuk bertemu dengan Allah,
Allah cinta dan suka untuk bertemunya dengannya. Wa man kariha, siapa yang mana benci bertemu dengan Allah, maka Allah berbenci untuk bertemu dengannya. Kita pun pelik, adakah manusia benci untuk bertemu dengan Allah? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau perbuatan kamu, kalau amalan kamu, kalau apa yang kamu kerjakan dekat dunia ini tak menepati standard ataupun kehendak apa yang ada dalam basair huda wa rahmah yang kita sebutkan tadi, maka yang itulah maksudnya dia benci bertemu dengan Allah. Benci ni bukan duk ratib hari-hari saya bencilah kan. Benci ni maksudnya perbuatan amalan dia itu tak membawa kepada pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi ajar kepada kita dalam satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis yang hasan yang boleh digunakan sebagai hujah, satu doa yang sangat menarik saya kira. Doa ni doa yang Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Tengok makna itu, masya-Allah. Iaitulah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ini kelazatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti, dan juga terlalu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh ulang balik tu untuk dapatkan doa tu kan, ataupun dalam bahasa Melayu, ya Allah, berikanlah kami pandangan mata kami kelazatan untuk memandang wajah Allah dan juga kerinduan yang sebenar untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebenarnya kalau kita tengok dia, kita boleh akhirkan untuk patah balik, jangan kita jadi ma'wa kumunnar tu. Pertama ialah kita kena beramal soleh. Allah sebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Surah akhir sekali, hujung ayat surah Al-Kahfi ayat 110, Allah kata siapa yang mana nak bertemu dengan Allah, maka dia kena melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian dia tidak mensyirikkan Allah, yakni mengikhlaskan ibadah perbuatan dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah sebut juga syarat yang kedua juga pada ayat yang ke-14, nanti kita akan tengok ada kaitan dengan surah Al-Ahqaf ni. Allah menyatakan bahawa orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tadi cerita tentang bimbang takut amalan kita tapi orang istiqamah, orang yang beriman, dia takkan rasa duka cita, takkan berasa takut pada hari akhirat bila amalannya dipersembahkan di hadapan Allah, kerana dia dah ikut dah apa yang Allah telah perintahkan dalam Al-Quran satu persatu. Masya-Allah. Ya, jadi seorang pekerja Ustaz, bila dia buat apa yang bos suruh buat itu, maksudnya dia nak jumpa bos dia nanti bagi award bagi anugerah, bagi bonus Tapi kalau katakan bos suruh buat ni tak payahlah kan. Dia pergi kafe tu 2 jam kan, dah clock tu pergi 2 jam, lepas tu sambung 2 jam sebelum balik tu dah kemah-kemah barang dah. Itu maksudnya dia lupakan segala peraturan yang diberikan. Sudah tentunya lepas tu tak masuklah nama bukan bos tu terlupa, tadi memang tak masuk nama, mendapat anugerah di hujung tahun tersebut. Jadi itu perumpamaan di peringkat manusia, tetapi walillahil mathalul a'la. Apabila Allah menyatakan pada ayat 34, itulah yang kita tak nak Ustaz, sampai Allah tak kisah dah kita, pasal kita tidak kisah kepada apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita doa benar-benar dengan kita mendengar Al-Quran ini, jiwa kita makin sensitif untuk rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di hujung surah Al-Jathiyah, dan kita ingin meneruskan pada surah Al-Ahqaf pada muka surat 503 pada ayat yang ke-12, ada kisah Nabi Musa Kita baca ayat 12 ini, dan sekali lagi kita akan mendengar apa kepentingan bila kita bercakap tentang kitab, dan apakah khabar gembira bagi orang yang muhsinin. Apa maksud muhsinin dalam ayat ini? Ayat 12 bersama Fadil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Al-Fadil Ustaz Mustafa. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, kita berganjak ke ayat yang ke-12 muka surat 503. Kita nak cuba baca ayat yang ke-12 dengan bacaan mujawwad jiharkah. Jiharkah bukan jirkah, jiharkah ataupun jaharkah. Jom kita cuba sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu
busyra lil muhsinin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dan dari sebelum Al-Quran itu telah ada kitab daripada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab dalam bahasa Arab, ya, untuk memberi peringatan kepada orang yang zalim dan memberi khabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Dalam bercakap tentang Nabi Musa ini, Ustaz, ya, sebenarnya ada Bani Israel. Bani Israel ni saya ingatkan bahawa kadang-kadang orang cakap Bani Israel ni memang tak bagus kan, tapi sebenarnya Bani Israel ini ada yang bagus, ada yang tak bagus. Apa pelajaran daripada Bani Israel ini untuk kita jugalah kan? Adakah semua orang kalau dah daftar Islam tu kira dah lulus, ya, ataupun sebenarnya ada apa maksud zalim dan juga muhsinin dalam ayat yang ke-12 ini? Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Faz, Ustaz Tar. Jadi alhamdulillah kita pergi kepada ayat yang ke-12 ini berbincang tentang antaranya kitab dan juga Nabi Musa alaihissalam. Dan ini antara ayat yang diulang selain sebelum ni kita dah jumpa banyak dah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, tapi kali ini penekanannya pula diberi kepada kitab yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel keseluruhannya. Dan sebenarnya kalau kita tengok apa yang Allah sebut ghairi maghdubi alaihim waladdallin, jadi bukan di kalangan orang yang mana Allah murkai dan juga bukan di kalangan orang-orang yang sesat, maka surah Al-Baqarah itu menjawab siapakah orang ataupun manusia kelompok yang Allah murkai, Yahudi, dan Ali Imran itu lebih fokus kepada Nasara. Dan bila melihat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita, rupanya Bani Israel ini telah pun ada kitab, ada panduan, ada rujukan, tetapi mereka ini pentadbiran kepemimpinan, kehebatan, kewibawaan mereka telah ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaum yang lain di atas keingkaran mereka tidak mengikut apa yang ada dalam kitab yang telah pun, kalau kita kata Nabi Musa ni apa kitabnya tuan-tuan? Ingat ke tak ingat? Jadi Injil ke Taurat? Tertukar kan. Jadi ke Zabur kan. Okey, jadi kita Taurat Nabi Musa alaihissalam, dan dia juga baginda juga mendapat suhuf. Dan sebenarnya kalau kita tengok apa yang disebut secara zalim dan muhsinin, itulah yang ada dalam kitab mereka. Maksudnya kezaliman itu termasuklah kesyirikan, termasuklah berbuat kejahatan, zalim dan sebagainya. Maka semua itu ialah perkara yang Allah sebutkan di dalam, kalau kita perhati dalam surah Al-A'la, kita akan tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang mereka ini sebenarnya hanyalah golongan yang perlu menyucikan diri mereka, perlu berbuat baik dan mengelakkan diri daripada kezaliman. Jadi boleh kita katakan di penghujung surah Al-A'la fi suhufi Ibrahim wa Musa, dan sebelum pada ayat tu menceritakan apa sebenarnya yang ada dalam syariat mereka. Dan bila sebut dalam syariat mereka, apa yang ada dalam kitab mereka, maka rupanya ialah dua saja, iaitulah jauhi daripada kezaliman dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang mana berbuat kebaikan. Dan Allah sebut zalim lawannya muhsin kan, zalim lawannya muhsin. Kezaliman ini kalau kita tengok muhsinin, maka muhsinin ini dia banyaklah pentakrifan di kalangan para ulama. Ada menyatakan ihsan itu adalah buat lebih, ada yang kata ihsan itu ialah kita membayangkan semua ini betul-betul keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata ihsan ini ialah kita kepada semua perkara kena buat ihsan, hatta pada binatang sekalipun kena buat ihsan. Jadi bila sebut tentang ihsan ini, semua benda dia perlu perbaiki. Kalau kata contoh tengah buat kerja, dia punya nak bagi center kan, nak bagi cantik, kemudian ada letak sikit, kalau contoh ada logo syarikat, letak logo syarikat, ni kan kerja pun tak kemas. Jadi tak ada sifat ihsan dekat situ. Sekadar ada tulisan pun tak betul dan sebagainya, ejaan pun banyak salah dan sebagainya, maka yang tu tak teliti, tak muhsin. Maka orang yang muhsin teliti, dia nak simpan dekat mana, apa format dia, apa dia nak buat, semua dia tu dia teliti. Maka itulah yang ada persyaratan Bani Israel, jangan melakukan kezaliman, kesyirikan, perbuatan zalim sesama makhluk dan sebagainya, dan jadilah orang yang betul-betul memberikan ihsan, kebaikan, teliti setiap tindak tanduk, terutamanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, ya, itu adalah penerangan bagaimana sebenarnya jauhi zalim dan juga bersifat muhsinin ini adalah perkara yang disentuh dalam Taurat juga, Ustaz, ya. Maksudnya seruan daripada kitab terdahulu, dan ianya selari dengan apa yang kita pun sama-sama perlu laksanakan. Dan puncak
ya, salah satu puncak kepada muhsinin ini adalah bersifat ihsan kepada siapa? Kalau di peringkat manusia ini adalah kepada dua ibu bapa. Itulah wasiat yang dirakam pada ayat 15. Kita baca di penghujung ulang kaji kita pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Mustafa, tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-15, agak panjang ayat ini. Maka tadi sudah 6 kita baca dengan mujawwad, yang terakhir ini kita baca dengan murattal, tarannum sikah insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-15 ini, dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang ibu bapanya. Ini adalah salah satu wasiat yang penting, satu peringatan, nasihat, perintah daripada Allah yang penting. Dan 1 minit akhir ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk menyampaikan apakah nasihat hujung pada ulang kaji pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhirnya bertemu dengan buat baik pada ibu bapa. Kerana kalau tengok pada ayat 13 dan 14 ni, cerita adalah tentang tauhid kepada Allah dan jangan mensyirikkan Allah. Dan kemudian ayat 14 ini, ayat ke-15 ini cerita tentang hubungan sesama manusia. Saya akhirkan dengan satu hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi akbari kabair, hendakkah aku khabarkan kepada kamu dosa yang paling besar? Ramai ulama bagi dosa besar, dosa kecil, tapi banyak juga ulama bagi dosa paling besar, dosa besar, dosa kecil. Jadi dia ada dia punya peringkat-peringkatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama syirik pada Allah, dan yang kedua adalah uquq walidaini. Maksudnya berbuat ataupun berdahaka kepada kedua ibu bapa. Maka kalau kita tengok hubungan yang nak jadi muhsinin tadi, perlu juga selesai hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selesai hubungan yang paling utama adalah dengan ibu bapa. Susah payah ibu bapa situ dulu, bukan ke Kemboja dulu, bukan ke tempat lain dulu, ibu bapa dulu dan adik-beradik dulu. Kerana itu kaum kerabat yang Nabi telah tetapkan dalam riwayat Imam Ahmad, siapa yang paling baik untuk kita lakukan kebaikan dan juga melakukan apa yang dipanggil sebagai ihsan kepada kedua ibu bapa kita. Maka mudah-mudahan 5 doa yang kita minta tu, pertama jadi orang bersyukur, yang kedua jadi orang yang mana buat baik pada ibu bapa, yang ketiga melakukan amal soleh, yang ketiga, yang keempat adalah supaya zuriat keturunan tu juga baik, dan yang kelima adalah taubat pada Allah. Mudah-mudahan ini adalah termasuk dalam doa kita insya-Allah. Insya-Allah. Ya, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Mustafa, dan di hujung ini kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memimpin kita, terus kita menjadi orang yang muhsin,
ya bersama Allah, ihsan kepada Allah, ihsan kepada ibu bapa, kepada sesama manusia. Kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berikanlah kami ini kesempatan nikmat untuk memandang wajah-Mu ya Allah, dan juga berikanlah kami kerinduan yang teramat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang muhsinin. Jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan terus kita bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama tuan-tuan terus menyumbang, dan harapannya agar sumbangan kita ini adalah sebahagian daripada kesungguhan kita untuk berpegang kepada Al-Quran sebagaimana perjuangan Nabi Musa pada wahyu yang terdahulu. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.